Tengok semula, kita terjemah. Kitabul Hajj, dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang boleh dipakai oleh orang muhrim, oleh orang yang berihram, oleh orang yang nak pakai ihram daripada pakaian-pakaian. Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Yang ni orang yang nak buat hijrah haji, nak pakai ihram tu, dia nak pakai pakaian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kamu pakai baju, jangan serban, jangan seluar, jangan burnus, jangan khuf, kecuali seseorang yang tidak mendapati dua selipar, maka bolehlah dia memakai dua khuf, tetapi hendaklah dia memotong kedua-dua khuf itu supaya berada di bawah daripada buku lalinya, dua buku lalinya. Dan janganlah kamu pakai pakaian yang berlumuran dengan za'faran dan wars. Jangan kamu pakai pakaian yang sesuatu, pakaian ini sesuatu itu maksudnya pakaian yang terkena ataupun dilumurkan za'faran dan wars. Yang kena za'faran dan wars, massahu, maksudnya yang dilumurkan dengan za'faran ataupun wars. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang muhrim boleh pakai? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, muhrim tidak boleh memakai baju, tidak boleh serban, tidak boleh burnus, tidak boleh seluar dan kain ataupun pakaian yang kena wars ataupun za'faran. Walal khuffain, tidak boleh juga memakai dua khuf, sepasang khuf, yakni tidak boleh memakai khuf lah, kecuali kalau dia tidak mendapati dua selipar, maka bolehlah dia memotong ataupun hendaklah dia memotong kedua khuf tadi sehingga di bawah daripada buku lalinya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang muhrim memakai kain yang dicelup dengan za'faran ataupun wars. Dan dia berkata, sesiapa yang tidak mendapati selipar, bolehlah dia pakai khuf, tetapi hendaklah dia memotong khuf itu supaya berada di bawah daripada buku lali. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berucap, dia berkata, seluar untuk orang yang tidak mendapati kain, dan khuf untuk orang yang tidak mendapati dua selipar, mendapati selipar. Yakni maksudnya untuk muhrim, yakni mereka boleh pakai, muhrim boleh pakai seluar kalau tak ada kain, boleh pakai khuf kalau tidak ada selipar. Diriwayatkan tadi juga, serupa tu juga, dia sebut berucap di mana? Di Arafat. Dalam riwayat ni dengan sanad yang lain dia ada sebut, tadi disebut berucap saja. Ketika Rasulullah berucap, berkhutbah, berucap di mana? Dalam sanad yang satu lagi disebutkan di Arafat. Lepas pada disebut berucap tu, dia sebut tadilah hadis tadi, sebut tadi dia. Asal lagi ni pun beberapa sanad Imam Muslim buat mari ni untuk menceritakan bahawa tidak ada siapa pun daripada mereka itu menyebutkan Nabi SAW berucap di Arafat selain daripada Syu'bah seorang saja daripada perawi-perawi yang sekian ramai itu yang menyebutkan Nabi SAW berucap di Arafat. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang tidak mendapati 2 selipar, hendaklah dia memakai 2 khuf. Dan sesiapa yang tidak mendapati kain, maka hendaklah dia memakai seluar. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di Ji'ranah. Orang itu memakai jubah, wa 'alaiha khaluq, dan di atas jubahnya itu ada kesan khaluq, wangian yang berjirim. Au qala atharu sufrah, atau katanya di atas jubah itu, di atas jubahnya ada kesan kuning, wangi-wangian. Faqala, orang itu bertanya, bagaimana engkau suruh aku lakukan dalam umrahku? Bagaimana engkau akan perintahkan aku melakukan dalam umrahku? Qala, kata Ya'la, wa unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditutupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Ya'la selalu berkata sebelum itu, ingin benar aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia mendapat wahyu, ketika mana wahyu turun kepadanya. Kata Ya'la, faqala, kata perawi ini faqala, kata Ya'la, faqala, maka dia berkata, siapa dia ni yang berkata ni? Yani Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar, seperti mana yang tersebut dalam riwayat berikut. Ayasurruka an tanzura, adakah engkau suka, adakah engkau nak tengok Nabi SAW ketika diturunkan wahyu kepadanya? Qala, kata perawi, yani Ya'la, Umar pun mengangkat hujung kain yang dia tudung Nabi SAW tu. Saya pun tengok kepada Nabi SAW, dia berdengkur, macam berdekur. Qala, kata perawi, wa ahsabuhu qal, saya rasa dia berkata, ka ghatitil baq, berdengkur seperti bunyi unta muda. Qala, kata perawi ini, bila surriya anhu, hilang keadaan menerima wahyu itu. Qala, aina sa'il, dia bertanya, mana orang yang bertanya tadi tentang umrah? Basuhlah dari tubuh engkau itu kesan sufrah, kesan kuning, atau katanya kesan khaluq, wangian yang berjirim itu. Wa khla' anka jubbatak, dan cabut, pecatkan jubah itu dari tubuhmu, dan lakukan dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu. Diriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la, daripada ayahnya, yakni Ya'la, katanya Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki ketika mana baginda SAW berada di Ji'ranah. Saya pada ketika itu berada di samping Nabi SAW. Wa alaihi muqatta'at, orang itu memakai muqatta'at, yakni baju, baju yang dipotong, yakni jubah. Muqatta'at yakni kain-kain yang dipotong, yakni bajulah, jubah. Wa huwa mutadammikhun bil khaluq, orang itu berlumuran dengan khaluq, wangian. Faqala inni ahramtu bil umrah, orang itu berkata, saya telah berihram umrah, saya telah memakai ihram untuk umrah. Wa alayya hadha, dan saya memakai baju ini, saya berlumuran dengan khaluq. Nabi SAW berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan dalam hajinya? Apakah yang engkau lakukan dalam hajimu? Orang itu menjawab, saya pecat pakaian ini daripada saya. Kalau dalam haji, pakaian yang macam ni saya akan pecat, dan saya basuh khaluq ini dari tubuh saya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apa yang engkau lakukan dalam hajimu, lakukanlah juga dalam umrahmu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Safwan bin Ya'la bin Umayyah menceritakan kepadanya bahawa Ya'la, yakni ayahnya, berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, laitani ara nabiyallah, alangkah
gembiranya, alangkah sukanya kalau aku dapat melihat Nabi SAW ketika mana wahyu diturunkan kepadanya. Bila Nabi SAW berada di Ji'ranah, dan Nabi SAW telah ditudung dengan satu kain, ke atasnya ma'ahu nasum min ashabihi, bersamanya ada beberapa orang sahabat. Di antara mereka ialah Umar. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang memakai jubah suf, jubah yang diperbuat dari kainnya itu diperbuat daripada bulu binatang. Ini bulu macam biri-biri dan sebagainya. Mutadammikhun bitib, orang itu berlumuran dengan wangian. Faqala, dia berkata, wahai Rasulullah, apa katamu tentang orang yang memakai ihram untuk umrah dalam jubah setelah dia berlumuran dengan wangian? Nabi SAW pun melihat kepadanya seketika. Kemudian dia diam. Maka datanglah wahyu kepadanya. Umar bin Al-Khattab pun mengisyaratkan dengan tangannya kepada Ya'la bin Umayyah, ta'ala, mari. Yang ni isyarat tu memberi makna mari, yang dia kuik gitu. Ya'la pun datang. Dia pun memasukkan kepalanya dalam kain yang ditudung itu. Rupa-rupanya Nabi SAW merah mukanya, merah muka dalam keadaan begitu. Yaghittu sa'atan, dia berdengkur seketika. Thumma surriya anhu, kemudian dia hilang keadaan itu. Faqala, dia pun bertanya, di manakah orang yang bertanya saya tentang umrah tadi? Maka dicarilah orang itu, lalu dibawakan. Setelah bertemu, dibawakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bersabda, adapun wangian yang ada pada tubuhmu itu, yang mengenai tubuhmu itu, maka basuhlah 3 kali. Dan adapun jubah yang kau pakai itu, pecatlah. Kemudian lakukan dalam umrahmu apa yang kau lakukan dalam hajimu. Ini lagi yang seumpama itu juga beza sikit-sikit ya. Riwayat daripada Ya'la bin Umayyah lagi, radhiyallahu anhu, bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW ketika dia berada di Ji'ranah, wa qad ahalla bil umrah. Orang itu telah ihlal, yakni mengucapkan talbiyah untuk mengerjakan umrah. Labbaika umratan, dia kata begitu. Wa huwa musfarrun lihyatuhu, janggutnya kuning, yakni kerana wangian yang dilumurkan di janggutnya. Wa ra'suhu, begitu juga rambutnya juga kuning juga kerana dilumurkan dengan wangian tadi. Dan orang itu memakai jubah. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah pakai ihram untuk mengerjakan umrah, dan saya sebagaimana engkau lihatlah, beginilah keadaan saya. Nabi SAW berkata kepadanya, pecatlah jubah itu dari tubuhmu dan basuhlah sufrah, kuningan, warna kuning, wangian itu. Dan apa yang engkau lakukan dalam hajimu, lakukanlah dalam umrah. Itu lagi juga riwayat Ya'la bin Umayyah juga lagi ada beza sikit-sikit lah. Yaitu katanya, kami berada bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai jubah yang ada pada jubahnya itu kesan khalu, yakni wangian yang berwarna kuning. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah ihram, yakni pakai ihram untuk umrah. Fa kaifa af'alu, bagaimana saya nak buat? Nabi SAW diam, tidak menjawab pertanyaannya. Falam yarji' ilaihi, Nabi SAW tidak menjawab pertanyaannya itu. Umar pula menutupnya dengan kain. Bila turun wahyu kepadanya, yakni dia tudungkan dengan kain. Faqultu li Umar, saya berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, saya ingin bila Nabi SAW mendapat wahyu untuk memasukkan kepala saya bersamanya dalam kain. Maka bila turun wahyu kepadanya, Umar pun
tudung dengan kain. Saya pun datang dan memasukkan kepala saya bersama Nabi dalam kain itu. Fa nazartu ilaihi, saya pun lihat, tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma surriya anhu, bila hilang keadaan itu daripadanya, bila hilang keadaan turun wahyu itu daripadanya, dia pun bertanya, di mana kau orang yang bertanya tadi tentang umrah? Orang itu pun berkata, faqama ilaihi rajul, orang itu pun bangun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, inzi' anka jubbatak, pecatkan jubahmu dari tubuhmu dan basuhlah kesan khaluk tadi, wangian tadi yang ada pada tubuhmu, dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu. Itu bab yang pertama, tentang haji, berkenaan dengan pakaian, apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Lepas tu mawaqit haji pula. Ini bab mawaqit haji, yang ini miqat, miqat haji, tempat bermula untuk buat kerja haji, untuk pakai ihram. Itu yang dikatakan miqat. Miqat ini terbagi kepada dua, makani dan zamani. Tak apalah, kita baca dulu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tempat untuk ahli Madinah, yakni pakai ihram, Dzul Hulaifah. Untuk penduduk Syam, Juhfah. Untuk penduduk Najd, Qarnal Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Qala, Nabi SAW berkata, fahunna lahunna, tempat-tempat itu adalah untuk orang-orang yang berada di situ, untuk orang-orang tempatan itu, dan orang-orang yang datang melalui tempat itu daripada orang-orang yang bukan duduk di situ, yang mahu mengerjakan haji dan umrah. Faman kana dunahunna, sesiapa yang berada di atas daripada miqat itu, di dalam miqat, di dalam kawasan miqat, bukan di luar. Sesiapa yang berada di dalam miqat itu, maka miqatnya, tempat bermula ihramnya, ialah ahli keluarganya. Wa kadza fa kadzalika, begitulah juga. Sehingga ahli Mekah, penduduk Mekah, dia berihlal, yakni dia mula mengucapkan talbiyah, pakai ihram minha, dari Mekah jugalah, yakni tidak perlu keluar ke miqat tadi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat untuk ahli Madinah, Dzul Hulaifah, untuk ahli Syam, Juhfah, untuk ahli Najd, Qarnal Manazil, dan untuk ahli Yaman, Yalamlam. Dia berkata, hunna lahum, tempat-tempat itu adalah untuk mereka, jadi tempat permulaan mereka ihram, bagi penduduk di situ. Walikulli atin, dan untuk setiap orang yang datang ke tempat itu ataupun melalui tempat itu daripada tempat-tempat lain, dari tempat-tempat lain. Orang-orang yang mahu mengerjakan haji, dari kalangan orang-orang yang mahu mengerjakan haji, orang-orang yang berada sebelum ataupun dalam miqat itu, famin haitsu ansha'a, maka dari tempat dia berada tu bermulanya, sehingga penduduk Mekah dari Mekah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli Madinah ihlal dari Dzul Hulaifah, ahli Syam dari Juhfah, ahli Najd dari Qarn. Kata Abdullah, sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Yaman ihlal dari Yalamlam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Madinah ihlal dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam ihlal dari Juhfah, ahli Najd ihlal dari Qarn. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disebutkan kepadaku, tetapi saya sendiri tidak dengar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ahlul Yaman ihlal dari Yalamlam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muhallu, tempat ihlal ahli Madinah ialah Dzul Hulaifah, tempat ihlal ahli Syam Mahya'ah iaitu Juhfah, tempat ihlal ahli Najd iaitu Qarn. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya tidak dengar ini daripadanya. Dia berkata, yakni Rasulullah berkata, wa muhallu, tempat ihlal ahli Yaman, orang Yaman ialah Yalamlam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar bahawa dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh atau memerintahkan penduduk Madinah supaya ihlal dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, penduduk Najd dari Qarn. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penduduk Yaman ihlal dari Yalamlam. Diriwayatkan daripada Abu Zubair, katanya dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ditanya tentang tempat ihlal. Dia berkata, saya mendengar, kemudian dia berhenti. Saya rasa dia maksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika mana dia ditanya tentang tempat ihlal, dia berkata, saya mendengar, ahsibuhu, saya rasa dia memarfukkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, muhallu, ini tempat ihlal ahli Madinah dari Dzul Hulaifah. Jalan lain ialah Juhfah, dan tempat ihlal ahli Iraq dari Dzati Irq, dan tempat ihlal ahli Najd iaitu daripada Qarn, dan tempat ihlal ahli Yaman dari Yalamlam. Itulah dua bab yang kita baca malam ni. Kita tengok semula. Kitabul Hajj, kitab puasa sudah habis dah. Puasa sudah habisnya dengan puasa fardu, puasa sunat apa tu sudah dibincangkan sebelum ni. Ini masuk pula kitab Al-Hajj. Haji ini salah satu daripada rukun Islam juga, seperti mana yang kita maklumlah. Salah satu daripada rukun Islam. Haji dari segi bahasa bermakna menuju. Itu haji. Al-qasd, tuju kepada sesuatu tempat, itu haji. Haji juga dikatakan kepada amal, kerja. Haji juga dengan arti melakukan sesuatu sekali lepas sekali. Dan umrah pula makna dia, asal maknanya dari segi bahasa ialah ziarah, melawat. Lepas tu haji ini adalah fardu ain kepada setiap orang Islam yang merdeka, yang mampu. Yang mampu adalah fardu ain. Jadi kalau tidak melakukannya, berdosa dia. Berdosa. Lepas tu khilaf ulama tentang umrah, adakah wajib atau sunat, atau elok saja dilakukan. Itu khilaf banyak lah. Bagi Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang pertamanya ialah yang asah, iaitu wajib. Umrah juga wajib. Yang dibagi orang yang mampu, kalau tidak melakukan umrah sekurang-kurangnya sekali, dosa. Tetapi pendapat yang satu lagi tidak mengatakan wajib, hanya sunat. Sunat umrah. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan bahawa haji dan umrah bagi orang yang mengatakan wajib tu, hanya wajib dalam sepanjang hayat dia tu sekali saja. Ini ijma' dah, sepakat ulama, tak ada khilaf. Hak wajib ialah sekali saja sepanjang hayatnya. Kecuali kalau dia bernazar, itu bermakna dia mewajibkan ke atas dirinya sendiri. Hak kewajipan daripada Allah SWT yang menentukan kepada manusia hanya sekali sahaja, haji. Itu sudah tentu haji itu. Hak itu tak ada khilaf tentang wajibnya. Adapun umrah itu ada khilaf. Bagi orang yang mengatakan wajib,
Mereka juga mengatakan hak wajib itu sekali sepanjang hayatnya. Kalau orang itu bernazar, maka dia kena tunaikanlah, sempurnakanlah nazarnya itu, yakni jadi wajiblah, dengan sebab dia pewajibkan ke atas dirinya. Kalau cukup syarat lah. Gitu. Lepas tu ulama khilaf juga. Ini termasuk dalam khilaf lagi tentang wajib haji ni. Wajib haji ni selalu ke alat tarahi. Wajib tu mana ada masa dia diberi peluang lah, lambat sikit pun tak apa, tak berdosa kalau tak pergi, asalkan memang niat nak pergi. Yang ni setelah mampu. Setelah mampu, adakah seseorang itu mesti kena pergi selalu? Wujub alal faur, yang ni selalu tu makna bukan selalu pergi. Selalu makna kira kira kalau kita sekarang ni kira kapal terbang, kira tiket, kira nak pergi tu. Selalu ke atau tidak? Tu khilaf juga. Ada yang mengatakan selalu. Syafi'i dan Abu Yusuf, dan begitu juga segolongan ulama mengatakan alat tarahi. Alat tarahi tu tak apalah, sepas semaya lah. Bila masuk waktu tu tidak kata kena semaya lalu. Selagi ada waktu tu boleh semaya. Ni kalau selagi tak mati boleh lah. Selagi tak mati boleh. Tapi kalau mati dosa lah tak begitu, pasal lambat-lambat. Lepas tu khilaf pula, bila dia mati adakah hak ni hak mampu, adakah dia kena upah haji atau tidak? Khilaf pula. Adapun Imam Syafi'i dia kata memang kena upah haji lah, kena upah haji. Ataupun kalau tidak upah haji, ke anak dia, ke siapa-siapa, ke buat bagi pihak dia, boleh juga. Boleh juga. Dan syarat bagi orang yang nak buat kerja haji untuk orang lain ni, dia sendiri tu kena sudah dah buat. Kalau tidak tak boleh. Dia sendiri kena sudah buat dah, baru boleh. Kalau anak dia sendiri buat, tak payah upah dah lah. Upah ni kalau tak ada siapa dia nak pergi, orang lain. Dia kata tetap kena juga, sebab dia kira berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepahak lain-lain jugalah kena bayar. Kena bayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah itu lebih patut dibayar. Ini termasuk dalam hutang Allah. Tapi bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia mengatakan tak. Orang tu walaupun dia sudah mampu pun, kalau dia tak pergi, tak ada upah haji. Upah haji tak ada bagi mereka dalam istilah fiqh mereka, tak ada. Kalau ada pun, anak nak buat bagi pihak ayah, bagi pihak mak, tu ada lah. Upah-upah tak ada. Dan ke atas dia tu tak kena dah lah. Tapi dia berdosa tak lepas. Dengan sebab itu mereka ini kata kena alal faul, selalu. Beza tu, kalau orang tu mampu, mengikut Abu Hanifah dan Malik dan ramai lagi pendapat yang lain, dia kata alal faul, kena selalu. Bila dia mampu tu kena kira selalu. Kalau tidak buat lagu tu berdosa. Lepas tu kalau dia sudah kira dah, lepas tu dia mati, tak ada siapa-siapa buat pun, kira lepas dah lah. Moga kira dia dalam usaha dah. Kalau dia tidak usaha, beberapa tahun berlalu, dia sudah mampu dah, kalau nak kira lama dah boleh pergi, berdosa lagu tu. Sama ada dia mampu dah tak ada pergi, dia sudah usaha daripada awal lagi, lepas tu dia mati, ataupun dia cuai, dia tak cara, lepas pada tu kalau dia mati, tak ada belaka tu upah haji bagi mereka, tak ada upah haji. Semua semaya lah. Semaya ni kalau dia tu tak semaya, orang lain tak boleh nak ganti bagi pihak dia, tak boleh nak upah orang supaya semaya bagi pihak dia. Cuma dia tak say langgar hadis. Dia kata kalau anak-anak dia atau siapa-siapa yang berkenaan dengan dia nak buat dengan sukarela, tak apa, tapi upah haji tak ada. Ini dalam istilah mereka. Lepas tu khilaf ulama pula tentang haji ni bilakah difardukan. Macam-macam pendapat. Ada yang kata haji ni sebelum hijrah lagi fardunya, sepas maya juga sebelum hijrah lagi. Ada yang mengatakan tidak, pada tahun yang kelima, paling cepat pada tahun yang kelima. Ada yang mengatakan pada tahun yang keenam,
Sebab itulah Nabi SAW dah nak pergi dah, walaupun atas nama umrah, pada tahun yang ke-6. Cuma disekat oleh orang kafir. Ada yang mengatakan pada tahun yang ke-7, ada yang mengatakan pada tahun yang ke-8, ada yang mengatakan pada tahun yang ke-9, macam-macam lah. Tetapi kalau kita tengok dari segi Nabi SAW lantik orang, lantik sahabat dia Attab supaya membawa orang buat akikah haji, iaitu pada tahun yang ke-8. Sebelum itu dia tak ada. Dia tak ada hantar siapa-siapa bawa orang Islam pergi haji, atau dia sendiri kau tak ada. Hanya yang ada ialah umrah. Haji tak ada. Nabi SAW buat kerja haji hanya sekali sahaja dalam di sepanjang hayatnya, hanya sekali saja. Hak lain-lain umrah dikerjakannya 3 kali. 3 kali. Umrah tu adalah sebelum pada tu. Pada tahun yang ke-6 memang nak pergi umrah, disekat oleh orang kafir. Lepas tu buat perjanjian Sulh Hudaibiyah ke apa tu, mereka bersetuju untuk membenarkan orang-orang Islam pergi pada tahun berikutnya, yakni pada tahun yang ke-7. Nabi SAW pun pergilah pada tahun yang ke-7. Itu dipanggil Umratul Qadha, umrah qadha, kepada tahun lepas tak jadi. Itu semua umrah. Adapun haji, mula Nabi SAW menghantar sahabat dia bawa orang, iaitu pada tahun yang ke-8. Pada tahun itulah juga Makkah ditakluk, dikuasai oleh Nabi SAW. Pada tahun yang ke-9, Nabi SAW hantar Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin jemaah orang-orang Islam pergi buat kerja haji. Pada tahun tu jugalah diisytiharkan bahawa lepas pada tahun tu tidak dibenarkan orang musyrik pergi tawaf. Tidak dibenarkan tawaf sambil telanjang ke apa, tidak dibenarkan. Sebelum pada tu masih ada lagi sikit sebanyak tu, hak terlepas ada lagi. Sayyidina Abu Bakar pergi. Sayyidina Ali diutuskan oleh Nabi SAW untuk mengisytiharkan kepada orang ramai lagu tadilah, supaya tak boleh dah lepas pada ni orang musyrik pergi tawaf, pergi buat kerja haji, pergi ke Mekah, tak boleh. Buat ibadat tak boleh. Dan tawaf sambil telanjang dan lain-lain, cara tak betul tu tak boleh. Pada tahun yang ke-10, Nabi SAW sendiri pergi ketika mana sudah bersih dah, faham, belakang dah 2 tahun dah sebelum pada tu Nabi SAW hantar wakilnya. Pada tahun yang ke-10 Nabi SAW sendiri pergi. Itulah cerita haji. Lepas tu haji ni adakah diwajibkan kepada umat Islam, umat Muhammad SAW sahaja, atau kepada umat dulu pun ada dah? Kalau kita tengok pada ayat Al-Quran, secara umumnya menunjukkan ada. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Untuk setiap umat kami jadikan sebagai tempat mansak. Mansak tu tempat nusuk, yakni ibadah haji. Nusuk ni ibadah haji di sana dituju oleh orang ramai sebagai tempat suci. Di sana dilakukan sembelihan kurban dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan mansak, tempat nusuk, manasik haji. Manasik tu khusus dengan ibadat-ibadat haji yang berkaitan di tanah suci itu. Itulah yang dikatakan manasik, jamak kepada mansak. Dalam Quran tadi disebut mansak. Yang ni ada. Tetapi haji mereka itu masing-masing lah. Di sepanjang sejarah orang Islam, daripada zaman Nabi Adam lagi, haji dia, tempat tumpu dia, tempat tuju dia. Sebab mana haji itu mana tuju kan asalnya, tuju ke tempat suci, ialah Kaabah tu lah. Ada dah Kaabah. Lepas tu roboh kemudian. Di zaman Nabi Ibrahim, dia bangunkan pula. Hajinya di mana? Di situ juga. Di situ juga. Artinya millah Ibrahimiyah, kalau orang-orang yang mengikut millah Ibrahimiyah ni, sepanjang sejarahnya tempat hajinya, tempat sucinya ialah Mekah. Tempat sucinya Mekah. Tetapi bangsa-bangsa lain ada tempat-tempat lain lah. Tempat-tempat lain. Orang Yahudi Baitul Maqdis, sana dia tujunya. Orang Kristian pun di kawasan tu lah, Baitul Laham. Orang Hindu di Banaras, tempat haji dia. Pakat pergi mandi, air suci lagi katanya. Kalau kita sepuluh air Zam-Zam lah, pergi nyelas situ dengan pakaian cara lebih kurang cara kita ni lah, cara haji ni, cuma dia kuning ataupun putih, cara dia lah. Tapi dia ada juga tuju tempat-tempat itu.
Begitulah bangsa-bangsa dalam dunia ni ada. Cumanya kalau kita tengok dari segi falsafah dia, hikmat dia, jauh ketinggalan hak lain-lain tu kalau nak banding dengan ibadat haji yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabahlah, sesuailah kalau kita dikatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya berkenaan dengan haji ni menggambarkan cara yang terakhir bagi umat manusia. Munasabah. Sebab apa? Dia tempat haji ni, kalau kita perhati, tempat haji ni, haji kita orang Islam bukan khusus untuk satu bangsa saja. Bukan khusus untuk satu bangsa saja. Situ sebeza ni. Adapun agama lain dia banyak berkait dengan bangsa, kait dengan bangsa. Lepas tu hak lain-lain tidak wajib, ada hak tidak wajib. Ada hak wajib pun gitu-gitulah. Lepas tu banyak lagi perkara-perkara lain lagi yang mana kalau kita perhati di celah-celah haji tu, dengan melontarnya, dengan pakai ihramnya, dengan tawaf Kaabahnya, apa maksudnya, di sebalik tu semua ada hikmat dan falsafahnya, dan sangat tinggi, sangat tinggi, yang tidak terdapat dalam agama-agama lain. Walaupun kita baca tengok, tak ada setinggi itu. Semuanya merupakan simbolik belaka, amalan-amalan simbolik, menunjukkan suatu pengertian, suatu makna yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Yang mengangkat pemikiran manusia ni kepada suatu tingkat yang tidak dicapai oleh manusia-manusia biasa ni dalam membuat sesuatu. Dalam membuat sesuatu, tempat perhimpunan macam tu tak ada lagu tu. Perhimpunan manusia tak terfikir nak buat lagu tu. Oleh kerana kita tidak nak bincang tentang hikmat tu secara khusus, tidaklah kita nak baca hadis ni, tak perlulah sebut tu. Mungkin semula ke disebut, ataupun dalam kesempatan lain boleh sebut tu. Panjang hak tu, kalau nak sebut tu saja tu malam ni pada hak tu je. Sedangkan kita nak baca hadis ni, nak cerita hak ni. Berkenaan dengan pakaian, mula-mula apa yang harus dipakai oleh muhrim? Muhrim yakni orang yang pakai ihram untuk mengerjakan haji atau pakai ihram untuk mengerjakan umrah. Apakah yang harus dipakainya dan apakah yang tidak harus? Dan bab ini juga menyatakan haram wangi-wangian kepada orang yang nak buat kerja haji. Di sini disebut ma yalbasul muhrim. Apakah yang dipakai oleh, yang boleh dipakai oleh muhrim? Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Satu perkara sebelum pergi lebih jauh, nak mengingatkan, anda sudah sebut dah sebelum pada ni pun, sebut lagi lah, takut-takut terlupa. Ataupun hak tak ada dengar ke, boleh jadi. Sering kali kita salah, banyak lagi kita salah. Dengar dalam TV, dengar dalam radio, salah lagi. Maknanya waktu tak ngaji lah tu. Dia duduk kata ni kepada orang haram nikah dengan kita, masing-masing lah. Dia kata muhrim, bukan muhrim, mahram. Waktu tu mahram. Ramai lagi duduk kata muhrim. Hak muhrim sebenarnya hak ni orang yang pakai ihram nak buat kerja haji tu, hak tu baru muhrim. Bukan orang hak haram nikah dengan kita tu, hak tu mahram. Dia kena betul. Sebab Baitul Maqdis, ramai lagi orang kata Baitul Muqaddis, tak betul, salah dari segi maknanya. Salah dari segi maknanya. Baitul Muqaddis maknanya rumah yang mensucikan. Adakah rumah tu boleh mensucikan orang daripada dosa ke daripada apa? Tak ada. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, boleh dua tu. Hak ni pun lagu tu juga. Muhrim ni orang yang pakai ihram nak buat kerja haji atau nak umrah, itu muhrim. Mahram lain. Soal lagi muharram, bulan Muharram tu lah. Eja lagu ni juga, kalau tak ada baris supalah eja ni muharram. Muharram soal lagi makna apa-apa yang diharamkan. Yang diharamkan kita makan, kita minum, kita buat, muharram juga. Muharram juga, bukan bulan Muharram. Muharram yakni apa-apa yang diharamkan. Babi diharamkan, lain-lain lagi lah, minum arak diharamkan, itu muharram juga. Di sini muhrim. Ni kena beza tu, kena beza.
Ramai lagi orang keliru benda-benda ni duk tukar lagi. Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Orang tanya, apa pakaian yang boleh dipakai oleh muhrim? Nabi SAW jawab, bukan hak boleh pakai, hak tak boleh pakai. Itu cara dia jawab. Cara dia jawab tu dia pintas. Dan cara jawab yang bijaksana. Tidak semestinya bila tanya tu dengan ayat kita kata isbat, jawabnya dengan isbat juga, tidak semesti begitu. Kalau tanya apa yang boleh dipakai, boleh pakai benda ni misalnya, tak mesti jawab macam tu. Jawapan ni macam-macam boleh. Di antaranya kalau orang tanya apa yang boleh, kita boleh jawab apa yang tidak boleh dipakai. Selain daripada hak tak boleh tu, boleh lah. Apa dia sebut gitu? Sebab sepatutnya dia nak ajar kepada orang yang bertanya, sepatutnya kena tanya gini, apa yang tak boleh dipakai. Ataupun katakanlah dia tak telitah, tak terfikir lah nak tanya lagu tu, dia tanya apakah yang boleh dipakai? Banyak. Kalau nak sebut yang boleh dipakai tu banyak. Apa kalau kita nak kira kain, banyak kain diperbuat daripada nylon lah, daripada macam-macam. Hak zaman dulu tak ada. Hak zaman dulu tak ada. Banyak lah kalau nak sebut, tak habis nak sebut. Pada sebut hak tak boleh. Sebut hak tak boleh, hak lain tu boleh. Sebut dalam Quran dia sebutkan hak haram. Hak haram. Sebut tu. Selain daripada tu halal. Selain daripada tu. Gitu. Cara yang seperti ni mudah. Hanya beberapa perkara saja. Sebut yang kecuali. Kecuali. Kalau budak-budak nak menghafal pun lagu tu juga. Nak menghafal, nak periksa, payah. Ingat hak kecuali. Hak istisna. Hak lain tu dah. Ingat hak kecuali. Mudah cara lagu tu. Nabi SAW ajar ni cara. Sepatutnya kena faham hak ni. Nak suruh mudah ingat. Nak suruh merangkumi semua. Hak ni, selain daripada hak ni boleh. Iaitu dia kata tidak boleh pakai baju. Serban tak boleh juga. Seluar tak boleh juga. Burnus. Burnus ni apa? Burnus ni baju dia sambung tudung kepala. Di negeri sejuk orang pakai lah. Sama ada dia zip sini ke atau tidak zip, dia tudung kepala. Sebahagian daripada baju ni topi dia tu duduk belakang. Kalau kita buka ni lekat di belakang. Kalau kita nak pakai, kita tarik ke depan. Itu burnus. Satu istilah. Satu lagi burnus ni makna dengan makna topi. Topi yang songkok yang panjang. Itu pun burnus juga. Satu lagi istilah. Tetapi lebih umum, burnus ini dengan arti hak tadilah. Iaitu tudung kepala yang bersambung dengan baju. Bersambung dengan baju. Itu burnus. Walal khifaf, tidak boleh juga pakai khuf. Khuf hak orang pakai di negeri sejuk. Dibuat daripada kulit biasanya. Daripada kulit. Dan dia melepasi buku lali sampai sekat betih. Sampai sekat betih. Ini untuk melindungi kaki daripada kesejukan. Daripada kesejukan. Khuf tak boleh pakai juga. Kecuali kalau seseorang itu tidak mendapati selipar. Kalau tak ada selipar, cari tak ada, bolehlah dia pakai khuf. Tapi boleh pun kena kerak khuf tu. Kena kerak khuf tu biar jadi bawah pada buku lali. Sebab asalnya khuf itu dia di atas pada buku lali sekat betih. Ni kerak biar bawah daripada buku lali. Dan tidak boleh kamu pakai pakaian yang kena atau dilumurkan dengan za'faran ataupun wars. Ini adalah jenis rumput pada zaman dulu orang biasa guna, sekarang pun ada juga. Wars sejenis rumput yang kuning warnanya. Apabila dia tu direndam, dia akan jadi kuning. Orang buat sebagai bahan pencelup. Wars. Begitu juga za'faran, dia warna kuning juga. Dan dia bau. Bukan dia warna saja, dia bau wangi. Hak tak bolehnya bau wangi tu sebenarnya. Bukan warna tu. Kain tu warna apa pun tak apa.
Hak tak boleh sebenarnya buatan dia tu bau, yakni wangian itu yang tidak dikehendakinya. Za'faran dan wars. Bukan hak ni dua saja, hak lain-lain pun begitu juga. Yang ni wangi-wangian tak boleh dipakai. Lepas tu kita tengok dia tanya lebih kurang je soalan-soalan dia ni, lebih kurang. Tak boleh pakai qamis tadi, qumus. Ni qamis. Amaim ni imamah. Hak tu lah, cuma tadi jamak ni mufrad. Tadi baranis ni burnus, mufrad dia. Wala sarawil tadi sarawilat. Sarawil sirwal, jamak kepada sirwal. Silwal tu bahasa Melayu pun seluar. Kita kata seluar juga. Dia asalnya bahasa Farsi. Shilwar. Shilwar. Pergi ke Arab jadi apa ni? Sirwal. Jadi sirwal. Mari Melayu jadi seluar. Seluar dekat asal lah, dekat dengan Farsi tu. Lam dia tu tetap ada. Seluar. Sebab orang Arab ni sebelum pada tu tidak tahu pakai seluar, dia pakai kain. Pergi perang pun pakai kain. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun pakai kain. Itu memang pakaian mereka lah. Lepas bergaul dengan orang Parsi, apa ni, tukar-tukar barang ke apa, baru mereka kenal seluar dan pakai seluar. Sampai sekarang ni pun bahasa asal tu lah seluar, sarawil, sirwal. Dan tidak boleh juga pakai kain yang terkena ataupun dilumurkan wars dan za'faran. Lebih kurang tadi juga, cuma dia beza sikit-sikit ya lafaz dia. Hak tak bolehnya pakai khuf di atas daripada buku lali. Kalau tak ada juga selipar ataupun kasut, sepatu yang dibawa daripada buku lali, kena cari khuf dan kerak khuf itu. Begitulah juga lebih kurang ni. Lebih kurang. Kandungan dia ni lebih kurang. Dengan sebab itu anda rasa Maulid mana-mana ada dalam syarah Muslim Imam Nawawi tu, tengoklah situ dia rayak beberapa perkara panduan. Hak lain-lain serupa je, serupa. Cuma hak tidak disebut di situ, insya-Allah kita akan sebutlah berkenaan dengan turun wahyu ke apa tu, tak ada sebut tu. Dalam keadaan Nabi SAW ditudung, tu tak ada sebut. Hak ada sebut di sini iaitu hak tak boleh pakai. Apa maksud Nabi SAW kata tak boleh pakai benda ni, benda ni, benda ni, benda ni? Sikit yang dia sebut, tetapi masuk di dalamnya banyak perkara tu. Ulama perincikan pula. Sebab itu kata Imam Nawawi, ulama mengatakan ini termasuk dalam badi'il kalam wa jazlihi, kebijaksanaan ucapan Nabi SAW. Orang tu tanya tentang apa yang boleh dipakai oleh muhrim, dia jawab tidak boleh pakai ni. Kesimpulannya, orang muhrim itu dia tidak boleh pakai yang tersebut itu, dan boleh pakai selain daripada hal itu, seperti yang disebut tadilah. Menjelaskan perkara yang tidak boleh dipakai lebih aula, lebih patut, kerana ia terhad berbanding kalau disebutkan apa yang boleh dipakai, yang harus dipakai, kerana banyak tidak terhad. Ijma' ulama mengatakan tidak harus muhrim itu pakai apa yang tersebut tadi. Dan dia mengingatkan, Nabi SAW mengingatkan dengan kata baju, seluar. Apa maksud dia kata baju dan seluar? Dia nak isyarat kepada apa-apa pakaian yang berjahit, yang dipotong. Baju kita panggil potong baju. Potong baju, pergi kedai potong baju. Potong baju tu mana ukur lah, ukur dengan lengannya, ukur dengan dadanya, apa semua. Yang diukur lagu tu, lepas tu dijahit. Yakni segala yang berjahit tidak boleh. Isyarat ke situ. Termasuklah yang lain-lain, seperti seluar pendek. Ada sebut seluar pendek. Seperti sarung tangan termasuk juga.
Nabi SAW mengingatkan dengan sebut serban. Serban tak boleh juga. Apa maksud? Dan buat baranis, burnus. Dia sebut dua, serban dan burnus. Apa maksudnya? Yang ni setiap yang menudung kepala. Setiap yang menudung kepala, sama ada berjahit atau tidak berjahit, tak boleh berlaku. Sehingga kalau kain apa kita kata, kain semuta, tak boleh juga. Haram belaka. Fa innaha haram. Kalau perlu juga kerana pecah kepala ke, atau sakit kepala ke, atau lain-lain, boleh ikat kepala, boleh, tetapi kena bayar fidyah. Itu hukumnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Boleh pakai dalam keadaan darurat lah kita kata, tetapi walaupun darurat kena bayar fidyah. Nabi SAW mengingatkan dengan pakai khuf. Tidak boleh pakai khuf itu, yakni segala perkara yang menutup kaki. Segala perkara yang menutup kaki, tak kira lah apa-apa pun dalam bentuk mana, stocking ke apa ke, tak boleh. Ini semua hukum berkenaan dengan orang lelaki, berkenaan dengan orang lelaki. Adapun perempuan, semua tubuhnya, seluruh tubuhnya boleh ditutup dengan segala yang berjahit. Hak berjahit tak apa, orang perempuan pakai hak berjahit tak apa. Hak kata berjahit tak boleh tadi, orang lelaki, kecuali tudung muka dia, itu tak boleh. Haram bikulli satir. Dengan segala yang menutup muka tak boleh. Hak selama ni pakai perdah pun tak boleh, kena buka. Itu. Ini hukum orang perempuan. Walaupun mungkin kalau pergi sana tak ada juga tudung sikit-sikit tu, waktu lagu ada khilaf lagi. Hak ni riwayat mazhab Syafi'i ni. Dia riwayat mazhab Syafi'i. Lepas tu tentang tutup tangan dengan sarung tangan kau orang Tino, khilaf di kalangan ulama. Pendapat Imam Syafi'i sendiri ada dua dalam masalah ni untuk orang perempuan. Yang paling asah daripada dua pendapat itu, iaitu haram. Haram, orang perempuan pun tak boleh pakai juga sarung tangan. Seterusnya Nabi SAW mengingatkan dengan sebut wars dan za'faran. Apa maksud dia sebut wars dan za'faran? Yakni segala sesuatu yang begitu keadaannya, yang bau wangi, tak kira lah air wangi lain-lain, tidak daripada za'faran, tidak daripada wars pun, hukumnya lagu tu lah juga, iaitu haram. Haram ini kepada lelaki dan perempuan, kedua-duanya sekali. Segala bentuk wangi-wangian tidak boleh. Hak tidak bolehnya air wangi yang memang dimaksudkan sebagai air wangi. Tetapi kalau hak tidak air wangi asal dia, tetapi guna untuk hidu bau sedap, supaya walimah, itu tak termasuk. Buah apple sedap juga bau, kita siung tak apa, siung buah apple. Begitu juga bunga-bunga liar, itu tak apa. Bunga liar itu tak apa. Itu tidak haram, kerana tidak dimaksudkan sebagai wangian. Hak dimaksudkan sebagai wangian, kita bubuh dalam poket kita, kita comot di baju kita sebagai wangian, hak tu hak tak boleh. Lepas tu apa yang hikmat dia sebutlah sikit hikmat di sini. Hikmat apa yang tak boleh pakai yang berjahit gapo tadi tu. Tujuannya yang panjang lah, hak ringkasnya, iaitu supaya manusia ni jauh, terpisah sekurang-kurangnya sementara waktu. Kalau orang tu dia ni orang mewah lah kita kata, duduk di rumah dia, duduk di negeri dia, pakai comel-comel semua, bau sedap semua, pakaian yang cantik-cantik, sekurang-kurangnya dalam hidup dia ni sekali dia ada berasa, tak ada wangian itu, tak ada hak berjahit, ringkas betul pakai. Lepas tu tak ada bunga-bunga comel-comel, tak ada. Sekurang-kurangnya sekali. Itu pengajaran kepada manusia. Pengajaran kepada manusia supaya mikir. Mikir kata, bukan dia seorang saja dalam dunia ni ya pakai sedap, comel ke apa. Ada ramai lagi, berapa ramai lagi. Bahkan kebanyakannya tidak pakai comel dalam dunia ni. Itulah hakikatnya. Satu.
Yang kedua, nak mengingatkan diri dia sendiri. Comel-comel ni nak sampai ke mana kah? Kau pakai mahal-mahal gapo semua ni, nak sampai ke mana kah? Bila mati orang pakai pakaian lagu tu lah, kain kapal, kain putih lagu tu lah, buat selimut sah, pakai ikat pinggan ni sah. Lebih kurang tu lah. Tak ada gapo. Dua. Yang ketiganya, nak mengisyaratkan bahawa kita ni hakikatnya siapa pun kita. Biasa pakai comel, pakai mewah, setara mana pun, hakikatnya di sisi Tuhan serupa belaka. Di sisi Tuhan hamba dia belaka. Cuma Tuhan beri untuk sementara waktu, untuk ujian. Dia jadi kaya, dia jadi mewah, dia jadi begini-begini tu, Tuhan bagi untuk sementara waktu, biar dia memikir. Nombor satu sekali, Allah SWT nak dia sukanya, dia fikir untuk orang lain, dia buat kebajikan. Jangan dia kekayaan tu untuk diri dia semata-mata, leka. Sebab hakikatnya manusia ini sama. Di hadapan Allah SWT sama. Itu tujuannya. Di antaranya lagi, hikmahnya lagi, yang dia tak sebut sini lah, ni anak campur-campur lah sikit sebanyak. Di antaranya lagi ialah apa-apa tidak boleh pakai serban. Serban itu adalah lambang kebesaran di kalangan orang Arab, sehingga orang hamba tak boleh pakai serban. Dalam masyarakat Arab dulu, pakai serban, hamba dia tidak benar pakai serban, bahkan kena marah lah kalau pakai serban. Mengelirukan orang. Tidak pakai serban menunjukkan orang tu orang kardil, orang hina, orang biasa, hamba, bukan orang merdeka, bukan orang besar, bukan orang lebih. Itulah asalnya. Kemudian hak mari kemudian ni tak ada gapo pun, tak ada maksud tu pun, tak ada telitah apa pun. Ni cerita hak asal pakaian serban di kalangan orang Arab tu, begitulah maksudnya. Bila Allah SWT larang tu, dia nak ayat apa? Tak ada kebesaran, tak ada. Nak kata mahkota kok, sebab ada pepatah orang Arab kata serban ni tajul Arab, mahkota orang Arab, lambang kebesaran dia. Bila begitu tak ada kebesaran, tadi tak ada. Raja kau tak boleh pakai apa mahkota dia. Orang-orang lain yang biasanya pakai kopiah, pakai serban, pakai songkok dia yang khusus, yang menjadi lambang kebesaran dia. Dalam majlis mana-mana dia pakai, tak boleh pakai. Tak ada kebesaran, semuanya kecil belaka. Hamba Allah, nak rakyat hamba Allah. Kalau di kalangan manusia, ada orang tertentu tak boleh pakai serban, kena kepala kosong saja. Hak pakai serban ni tuan-tuan mas saja. Itu di kalangan kamu. Bagi aku, yang ni dia nak cerita seseolahnya, bagi Allah SWT serupa saja, hamba belaka. Tak kira siapa pun, raja ke, menteri ke, presiden ke, siapa ke, hamba Allah SWT belaka. Dan ini adalah penghinaan kepada diri dia, kena hina diri dia. Inilah ketikanya manusia patah, ego dia. Ada ketika manusia ni sombong, tak boleh tunduk, tak boleh menyerah. Tapi di sini kalau dia Islam, kok mana-mana sekali dalam hidup dia, sekurang-kurang hak naknya sama-sama, hak naknya bukan situ saja, sekurang-kurangnya nak ajar sekali dia kena tunduk. Tak boleh tunduk kepada orang pun, kena tunduk Tuhan. Kena mengaku, kena patah dengan Tuhan. Tak boleh. Orang lain boleh lah nak beragah, dengan Tuhan tak boleh. Kita tak boleh nak sekat sama-sama. Kalau dia nak beri sakit kita, kalau dia nak beri kita mati, kalau dia nak beri kita bankrupt, kalau dia nak beri apa saja kita, dia boleh. Jangan main-main dengan dia. Dengan sebab itu kita kena patah dengan dia. Jangan duduk tegak betul semacam, janganlah betul. Itu maksud pakaian tadi. Wangi-wangi apa begitu juga, tak ada kebesaran, tak ada kelebihan. Selama ni duduk badi menyohor lah. Air wangi mu harga berapa? Air wangi aku harga berapa? Duduk menyohor. Tak ada dah tu, tak ada situ. Itulah nak diajarkan di situ. Seterusnya nak isyarat juga pada mahsyar nanti. Lagu ni lah. Kalau ada pakaian muncul, nasib baik lah. Setara ni. Kalau tak ada, lebih dahsyat lagi. Dalam hadis ada disebutkan bangun dengan telanjang, ramai-ramai lagu ni.
Ni Allah SWT labui juga. Kalau kata kain hak tidak berjahit pun suruh pakai juga. Sebab dalam dunia tak boleh, dia ada peraturan dunia juga. Tak sah lah telanjang tu. Seperti hak sebelum itu tak sah. Sebab kita ada juga adab, ada juga perasaan. Dengan sebab itu tak boleh. Ada juga tutup. Akan tiba satu masa boleh jadi. Kadang-kadang benda ni manusia rasakan sebelum di akhirat lagi, sebelum pada mahsyar lagi. Dalam dunia ni seperti yang berlaku, kita tengok di Iraq pada apa, disuruh telanjang berjalan lari. Kena fikir, kena ingat, mungkin ada ketika itu. Pas lagu mana tak saya jadi gitu. Kita kena patuh dengan Tuhan, patuh depan Tuhan, tunduk kepada dia, ikut perintah dia. Apa saja dia kata, labbaik Allahumma labbaik. Ku sahut seruanmu ya Allah, ku sahut seruanmu. Hak dia duk ucap tu dalam tu nak kaya Allah SWT kata apa pun nak ikut dah tu. Nak ikut. Dia suruh botak kepala. Dia suruh gini, salah sikit kena gini. Denda, bayar denda. Ikut berlaku. Tapi apabila balik tak jadi lagu tu. Itu kerana tak faham hikmat lah. Tak faham hikmat. Dia duk ingat situ saja cerita tu. Padahal seperti hak lain-lain juga kita tengok dalam sembahyang, puasa, bukan untuk hak tu saja. Kelain juga begitu. Hendak dibawa juga. Begitu juga haram wangi-wangian kepada perempuan, sebab orang perempuan suka sangat tu. Suka sangat mewah-mewah perhiasan itu. Sekurang-kurangnya dia ada ketika tak ada itu semua. Cuma boleh jadi sekali-sekali kita tengok nampak orang Islam pakai gitu, ada juga serupa dengan Tok Cha kadang-kadang. Tok Cha kan, tapi Tok Cha ni dia bezanya gini. Tok Cha tu dia seumur hidup suruh pakai lagu tu semua. Lepas tu banyak cara juga tidak serupa, dia suruh cukur kening lagu apa tu. Semolek-moleknya manusia, hak paling moleknya sebab Tok Cha tu semua. Kita tidak lagu tu. Masalah pakai tadi, hak kuning pun boleh pakai juga. Hak tak boleh ni bukan maksud kuning sini, maksud bau tu. Za'faran itu memanglah kalau cuma di kain putih dia akan jadi kuning. Setengah ulama kata tak boleh kuning. Setengah ulama kata hak tak boleh kuning tu pasal serupa dengan Tok Cha ni lah. Serupa dengan orang-orang agama lain, ahli-ahli agama dia, lagu tu pakaian dia kuning. Setengah kata, dan hak ni hak lebih kuatnya, bukan kerana kuning warna dia tu, tapi kerana bau dia. Itu hak lebih kuat daripada banyak-banyak tu. Kita tidak gitu. Kita orang Islam bukan seperti Tok Cha tadi. Dia semua hidup lagu tu. Tak usah kahwin, tak usah segala kesenangan tak. Kita ketika tu je hak lagu tu. Ketika lain tidak. Tidak. Allah SWT tanya siapakah yang mengharamkan nikmat. Ya Allah SWT keluarkan kebaikan-kebaikan, perhiasan-perhiasan dunia. Siapakah yang haramkan? Tak ada haram. Kita boleh pakai. Hak tu untuk peringatan saja. Sebab puasa lah juga orang Islam ni. Bukan nak suruh puasa semua. Peringatan. Setahun sekali peringatan, nak suruh kita mikir. Padan dah tu. Kalau bagi orang nak mikir, tidak mesti jadi lagu tu. Ada pun puak-puak ni dia puasa semua, makan berhenti semua. Tidak suruh. Beza kita dengan demo tu. Mana? Sebab biasanya mereka pakai za'faran. Selain daripada dia ni boleh menguning sebagai bahan pencelup, dia tu ada wangi juga. Setengah-setengah orang dia tidak maksudkan wangi dia tu, dia maksudkan warna dia tu. Nabi SAW ada ayat kalau warna dia tu hawa-hawa bau sikit-sikit seperti za'faran tu, walaupun tidak dimaksudkan, kamu tidak maksudkan untuk wangi dia, untuk warna dia pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau air wangi yang memang khusus untuk air wangi tu. Ini dia sebut hak rendah, hak datang lebih-lebih lagi lah. Macam mana? Hak wangi. Hak wangi. Kalau hak tidak wangi tak apa. Hak tidak wangi. Hak wangi tu tak boleh. Dengan sebab itu kata maksudnya wangi, adapun warna gapo tu tidak maksud. Lepas tu
Masalah potong khuf tadi itu ada khilaf. Dalam hadis yang kita baca, ada yang kita baca tadi, sesiapa yang tidak ada kain, dia boleh pakai seluar. Sesiapa yang tidak ada selipar, dia boleh pakai khuf. Dan di situ tidak disebutkan kena potong, kena kerak sampai bawah buku lali. Sebab itulah ada khilaf. Imam Ahmad mengatakan boleh pakai khuf dan tak payah potong. Kalau potong itu merosakkan asal dia, bentuk asalnya. Itu semacam membazir juga. Boleh pakai lagu tu. Begitu juga orang yang tak ada kain, dia boleh pakai seluar. Pas seluar berjahit lah. Tetapi kena bayar fidyah lah. Sebab tak adil. Tetapi Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan tak boleh pakai kecuali kena potong sampai bawah buku lali. Dalam ramai-ramai tu Imam Ahmad yang mengatakan tak payah potong. Khilaf. Sebab mereka kata riwayat yang tidak sebut potong tu riwayat umum. Riwayat umum kita kena pakai riwayat khas. Riwayat itu mutlak. Kita kena pakai riwayat yang muqayyad, yakni yang dikaitkan dengan potong. Yang sebut potong tu, hak tu kita kena utamakan hak tu. Mereka jawab, Imam Ahmad kata itu macam bazir ke apa, merosakkan tu kalau tak ada maksud apa. Ni ada maksud kerana ikut perintah Tuhan, ikut perintah Nabi. Kita tak boleh kata bazir, kita tak boleh kata merosakkan barang. Mereka jawab gitulah. Lepas tu selain daripada yang tersebut dalam hadis-hadis tadi, ada beberapa perkara lagi muharramat ihram. Yang perkara-perkara yang diharamkan semasa seseorang itu pakai ihram. Ada 7 yang disebutkan di sini dalam syarah Nawawi ini. Satu berkenaan dengan pakaian tadi, pakaian-pakaian yang tersebut tadi. Yang kedua, air wangi ataupun wangi-wangian yang tidak semesti air lah, wangi-wangian. Yang ketiga, izalatus syar wa zufr, iaitu menghilangkan bulu, cukur janggut ke cukur apa-apalah kita kata, tak boleh. Zufr, kuku tak boleh juga. Dengan sebab itu disunatkan sebelum daripada pakai ihram tu kerak kuku gapo semua tu, supaya tidak lama sangat jadi panjang. Dan pakai minyak rambut. Minyak pakai di janggut tak boleh juga. Akad nikah, jima tak boleh juga. Dan segala istimta', yang ni apa ni, berseronok-seronok suami, di antara suami isteri tak boleh. Sehingga kalau dia tu bersedap sendiri, seperti istimna ni disebutkan, hatta istimna ni apa kita panggil, merancap sendiri, tak boleh juga. Haram berlaku. Sama ada dengan lawan kita, ada lawan kita, isteri kita ataupun tidak, sendiri tak boleh berlaku, haram berlaku. Ini semua di sisi Imam Thawri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Kalau buat juga kena fidyah, kena bayar fidyah. Begitulah seterusnya. Lepas tu kita tinggalkan hak berkenaan dengan pakaian tu sebab lebih kurang sudah disebutkan. Nak tengok hak-hak tidak disebutkan pula di sini. Baiklah. Berkenaan dengan wangian, ni masih lagi disebut lagi. Berkenaan dengan wangian, kalau bagi muhrim, dia tak boleh pakai, nak start ni tu pakai, tak boleh. Lomo di baju, di kain dia tu ke, atau di tubuh dia ke, tak boleh. Dan berkekalan begitu pun tak boleh. Kalau dia tu buat, ada begitu seperti dalam hadis ni, kalau ada di kain dia atau di tubuh dia, dia kena hilangkan lah, buang lah kain.
kena pakai hak lain. Kalau di tubuh dia kena basuh lah. Basuh dalam hadis tadi disebutkan 3 kali, tidak mesti 3 kali tu. Sekali pun tak apa, asalkan hilang. Kalau wangi-wangian itu seperti sufrah tadi disebutkan khaluq tadi, dia orang Arab ni macam bedak, dia pakai bedak tapi dia wangi. Kita kata apa, bedak sejuk lah kita kata. Bedak sejuk. Bila comor tu dia bertepek. Hak ni pun dia bertepek juga dan kuning. Apabila kita basuh, kuning dia tu, warna dia tu ada lagi, tetapi bau dia hilang. Kena basuh. Lepas tu warna dia tu tak apalah, tak hilang, tak apa. Ini kalau wangian yang berwarna lagu tu. Kalau wangian yang tidak berwarna, hilangkan bau dia tu lah. Kena segera hilangkan. Lepas tu cara nak menghilangkan, khilaf pula ulama. Dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, dia sebut dia suruh pecah. Pecah tu boleh jadi kok bawah, boleh jadi kok atas, pecah kok atas. Ada setengah ulama dia kata tak boleh pecah kok atas. Kalau pecah kok atas jadi tertudung kepala pula, sedangkan tak boleh tudung kepala. Lepas nak lagu mana? Soyak lah. Ada yang kata begitu. Khilaf di antara ulama tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Sebab bukan maksud kita pecah tadi, kalau tudung kepala, bukan maksud nak tudung kepala. Kita nak dia lalu je kok kepala kita tu, nak dengan maksud nak pecah, bukan maksud nak tudung kepala. Tak apa kalau lagu tu. Kalau dia tu jahil, ketika dia ihram tu kena air wangi, orang comok kau gapo, dia tidak tahu ataupun dia terlupa. Lepas tu dia tahu, dia kena segera menghilangkannya. Dia kena segera menghilangkannya. Tapi kalau terlupa atau jahil, dia tidak tahu, adakah dia kena kafarah? Tidak kena kafarah. Inilah mazhab Syafi'i. Dan inilah pendapat Atha, Thawri, Ishaq dan Daud, Imam Malik, Abu Hanifah dan Muzani, anak murid Imam Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu 2 riwayat yang asah, dia kata kena bayar fidyah juga. Kena bayar fidyah. Walaupun terlupa, walaupun jahil, sudah comot dah, pada duduk pakar begitu, kena bayar fidyah, kata mereka ini. Kalau lama lah dia pakai. Kalau sekejap, tidak dikira tu. Di sini dalam hadis-hadis ni juga menunjukkan bahawa kerja umrah tu serupa dengan haji juga dalam kebanyakannya. Sebab itulah Nabi SAW kata, lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu. Yang ni orang ni dia sudah tahu dah ni. Ada salah satu hadis tadi, dia kata Nabi SAW tanya, bagaimana kalau engkau buat kerja haji, kamu lagu mana? Dia kata, kalau haji saya pecah ni, lagu ni. Lagu tu. Dalam umrah pun lagu tu juga, kamu kena pecah juga. Orang yang bertanya Nabi SAW ni, dia tahu dah tentang hukum haji. Ya, dia tidak tahu tentang hukum umrah. Maka Nabi SAW kata begitu, wasna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjik. Engkau buatlah dalam umrah engkau tu apa yang engkau buat dalam hajimu. Cuma apa yang tidak adanya dalam umrah tu, macam wukuf di Arafah, di Muzdalifah, gapo tu tak ada lah. Tawaf gapo sa'i itu ada. Adapun melontar gapo tu, tu tak ada lah. Lepas tu hak lain-lain ni berkenaan dengan hak tidak disebut di sini, iaitu bagaimana Nabi SAW ketika dapat wahyu tu, ada sahabat yang nak tengok keadaan dia tu. Nampaknya kita kena sambung semula. Banyak lagi ni yang berkenaan dengan hal ini. Kita kena sambung semula ni. Wallahu a'lam.